Tajuk kami pada hari ini pendekatan dakwah terhadap remaja. Nama Nasma Aqilah binti Makruzi dan juga sahabat saya Nur Abidah binti SH dan Zebri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan dakwah. Dari segi bahasa ialah ajakan dan panggilan ataupun seruan. Dari segi istilah pula, dakwah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau secara perkumpulan menggunakan pendekatan tertentu untuk memandu manusia menuju kepada jalan yang diredai oleh Allah SWT. Remaja pula, remaja bermaksud seseorang yang mulai dewasa, yang sudah akil baligh dan sebagainya. Perkataan remaja juga berasal dari perkataan Latin yang bermaksud menuju ke arah kematangan. Okey, seterusnya asas pendekatan dakwah. Seperti yang kita sedia maklumlah, Al-Quran merupakan kitab yang telah memberi tunjuk ajar kepada manusia dalam pelbagai aspek untuk berhubung sesama manusia, khususnya dalam konteks dakwah. Okey, sejarah pembinaan ketamadunan manusia semasa zaman Rasulullah SAW telah membuktikan bahawa Al-Quran telah berjaya membimbing manusia menuju kepada hidayah dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, telah memaparkan cara-cara dakwah di dalam Al-Quran untuk dijadikan panduan dalam membantu usaha dakwah manusia. Okey. Kenapa kita perlu berdakwah kepada remaja? Kerana remaja adalah pemimpin masa depan. Masa hadapan lah. Okey, dalam usia peralihan remaja ni adalah usia peralihan daripada kanak-kanak kepada usia dewasa. Pada peringkat usia ini, remaja berada dalam tempoh percubaan untuk menentukan identiti mereka yang sebenar. Jadi, dalam proses peningkatan umur ini, remaja adalah peringkat yang paling penting untuk dibimbing dan didikan agama. Sebelum ni. Slide sebelum. Okey, dalam proses peningkatan umur ini, remaja adalah peringkat yang paling penting untuk dibimbing dengan didikan agama yang sempurna supaya menjadi insan yang berkepribadian yang unggul. Mereka adalah golongan yang bakal menjadi pemimpin negara yang akan memajukan negara melalui ilmu dan jiwa muslim yang perlu digilap sejak zaman remaja lagi. Okey, seterusnya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu. Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Okey, seterusnya. Pendekatan dakwah terhadap remaja. Islam mewajibkan kepada setiap mukallaf untuk menyeru manusia kepada ajaran Islam, untuk berdakwah dan membimbing manusia kepada kebaikan. Seperti yang kita tahu, firman Allah dalam surah An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Maksudnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Daripada ayat ni, telah mengajar manusia bahawa terdapat 3 pendekatan yang menjadi asas. Satunya adalah berhikmah, kedua, nasihat yang baik,
dan berdebat atau berbincang dengan cara yang baik. Okey, slide seterusnya. Okey. Pendekatan pertama yang terbaik untuk kita didik kepada remaja adalah satunya tarbiyah. Tarbiyah ni maksudnya pendidikan lah, pendidikan Islam. Okay, melalui tarbiyah ini dapat dizahirkan dengan dua pendekatan. Okay, itu melalui menunjukkan suri teladan yang baik untuk ditunjukkan dan dengan memberi nasihat yang baik kepada golongan sasaran. Okey, sebagai contohnya kita mengadakan kem kepimpinan kepada pelajar yang memerlukan penginapan selama beberapa hari untuk mendidik pelajar teguhkan lagi akidah, ibadah seperti solat jemaah, memantapkan akhlak dan memperbanyakkan lagi ilmu agama. Macam biasalah kalau kita kalau sekolah menengah ke akan ada kan kem kepimpinan. Itu adalah salah satu cara untuk kita dakwah kepada remaja. Bagi dia duduk dalam kelompok dan kita bagi pengisian ataupun untuk terapkan solat jemaah, tekankan dia punya akhlak macam tu. Okey, pendekatan yang kedua adalah al-aqli. Okey, pendekatan ini merangkumi pelbagai proses bagi manusia berfikir seperti pemerhatian kepada bukti kebesaran Allah SWT untuk menunjuk dan memahami kelebihan akal yang telah diberikan dan dianugerahkan kepada setiap umat manusia. Pendekatan ini adalah sangat penting untuk menjaga pemikiran pelajar zaman sekarang daripada terjebak dengan pelbagai ideologi-ideologi yang boleh merosakkan pemikiran remaja sekarang. Justru itu perlu untuk menyampaikan perkara yang baik dan buruk untuk menjaga pemikiran mereka. Okay, seterusnya saya serah kepada Abidah. Pendekatan ketiga ialah pendekatan al-aktifi, iaitu pendekatan ini sangat sesuai digunakan kerana ianya berkait rapat dengan emosi pada diri. Remaja lebih cenderung bertindak dengan menggunakan emosi seperti marah, kecewa dan gembira. Seterusnya, pendekatan terakhir ialah al-hissi. Menurut Al-Bayanuni meletakkan panca indera sebagai salah satu kaedah dakwah yang berguna kerana menggunakan panca indera untuk mendorong kepada kebaikan. Pendekatan ini diertikan juga sebagai pendekatan motivasi kepada sasaran dakwah melalui rangsangan deria. Kesimpulan, pendekatan dakwah merupakan cara yang digunakan bagi melaksanakan dakwah untuk menarik dan mempengaruhi sasaran menerima sesuatu ajaran yang dibawa oleh Islam. Sejarah peninggalan dakwah Nabi Muhammad SAW juga menjadi contoh yang terbaik bagi umatnya. Okey, sekian dari kami.